Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrun lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma ighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal azizul akram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu taala yang mana meluangkan masa untuk kita bertemu kembali setelah cuti semester berapa tahun? 2 tahun, 3 tahun. Jadi cuti paling lama sekali lah. Jadi mudah-mudahan dengan pertemuan kita ini dapat membangkitkan semangat kita dalam menuntut ilmu. Dan sebenarnya pertemuan kita ini bersamaan juga dengan Hari Kemerdekaan. Alhamdulillah, kita telah dikurniakan Allah Ta'ala bumi yang aman. Nak kata aman 100% pun tak, tetapi lebih aman, lebih baik daripada negara luar. Bersyukurlah. Hubbul watan minal iman. Mencintai tanah air itu sebahagian daripada iman. Dan jika negara ini dilanggar oleh musuh, maka barang siapa lari daripada medan pertempuran, dosa besar. Antara dosa besar lari daripada pertempuran. Justru itu wajiblah kita mempertahankan tanah air kita. Baik, sempena Hari Kemerdekaan ini, malam ini kita mau membicarakan tentang bagaimanakah kita ini yang setelah puluh tahun dijajah dengan nafsu sampai sekarang pun belum merdeka lagi. Saya akan petik kata-kata Imam Arsalan rahimahullah taala dalam kitab tauhidnya, Tauhid Arsalan, Imam Arsalan, ataupun lebih juga dikenali sebagai tauhid cinta. Ya asirul ibadat wa syahwat wal ibadat, wahai tawanan syahwat dan ibadat. Di situ Imam Ar-Salam menyebutkan satu keluhan. Wahai tawanan syahwat dan ibadat, ya asiral maqamat wal mukasyafat, wahai tawanan mukasyaf dan juga orang yang maqamat, yang inginkan maqam. Maka kita akan bicarakan 4 tawanan ini. Kita lihat pada diri kita, jangan lihat pada diri orang lain. Sibuk baiki diri, bukan sibuk baiki orang lain. Tuan-tuan, kalau isteri kita setiap pagi keluar rumah, masuk rumah orang, bersihkan rumah orang, tuan-tuan nak kata apa pada isteri itu? Hari-hari begitu. Sejak berkahwin 15 tahun, hari-hari pergi keluar rumah, masuk rumah orang, bersihkan rumah orang. Nak cakap apa ni pada isteri kita? Mungkin kita kata, awak ni tak sihat ke, awak ni tak segar ke, awak ni gila ke, awak ni bodoh ke. Kita akan cakap begitu. Mana ada orang hidup bersih rumah orang, masing-masing bersih rumah sendiri. Begitulah juga kita, sibuk bersihkan diri, jangan sibuk bersihkan orang. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang-orang menyucikan dirinya, dan rugilah mereka yang mengotorkannya. Pertama,
elakkan, jauhkan kita daripada menjadi tawanan syahwat, keinginan-keinginan nafsu kita. Kita makan tak henti-henti sampai sakit ni sebab apa? Sebab nafsu. Walaupun dah tahu ada kolesterol, darah tinggi, kencing manis, tetapi apabila nampak durian, mana lebih ingat? Muka doktor ke ataupun durian itu? Lupa dah muka doktor tu, tak ingat dah. Hingga kan tak dapat membezakan penjodoh bilangan, sebiji ke seulas doktor cakap tu. Lupa dah penjodoh bilangan tu sebiji tu macam mana, seulas pun lupa dah. Sebab nafsu nak. Dah tua-tua, dah pencen, nak buat loan lagi tu kan nafsu tu. Duduk berdua, anak duduk jauh, semua dah beli rumah masing-masing. Kita nak buat pinjam duit untuk besarkan rumah pun lagi. Rumah tingkat atas tu pun dah berapa bulan tak naik. Nak tukar kereta lagi, kereta yang ada pun tak terpakai lagi. Nak tukar apa lagi? Nafsu, syahwat. Justru itu jangan jadi tawanan bagi syahwat. Ianya amat membenarkan. Cuba fikir, nafsu nak makan tu sahaja kita telah habiskan masa, tenaga, ruang kita. Cuba fikir, perut yang lapar, kita terpaksa bergerak keluar. Sepatutnya rehat kat rumah kan bagus. Sebab lebih baik kita layan anak-anak kita, cucu-cucu kita, anak-anak kasih sayang kita. Kita terpaksa berpenat-penat keluar, cari parking pula jauh, bawa hit-hit lagi, lu nak masak lagi. Kerana perut saja berapa banyak masa habis, harta keluar, tenaga habis kerana nafsu. Sampai bila kita nak terus dicengkam, dijajah oleh nafsu kita, syahwat, keinginan kita ini? Dan kedua, bebaskan diri kita daripada ditawan oleh ibadat. Selama ini kita ditawan dengan ibadat. Cuba memperbanyakkan kuantiti tetapi tidak memikirkan kualiti. Tarawih 20 rakaat, tahajud setiap malam, lepas 2 rakaat, lepas 2 rakaat, tasbih, tahmid, tahlil, ribu-ribu. Kita hanya memikirkan bilangan-bilangan rakaat kita. Kita hanya sibukkan dengan petikan tasbih kita. Kita hanya menghitung juzuk yang kita hafal dan kita khatamkan. Kita merenung kembali tentang apa yang telah kita infakkan fi sabilillah, untuk madrasah, untuk masjid. Pijak saja kapet masjid teringat, ini aku yang beri. Lihat saja jam di masjid, aircon di masjid, ini aku beri. Ini dinamakan tawanan ibadat. Sibuk dengan ibadat tapi tak sibuk dengan Allah. Kan? Tuan-tuan, hakikat ibadat itu ialah melakukan ibadat itu kerana menyembah Allah tanpa inginkan sebarang pulangan. Itu ibadat, bukan bisnes. Bisnes itu memberi sesuatu, dapat sesuatu. Itu bisnes. Kita semayang duha, ya Allah murahkan rezeki, itu bisnes tu. Maksud ibadat itulah menyembah Allah tanpa inginkan sebarang pulangan. Itulah ibadat, itulah sembah Allah Ta'ala. Tiada inginkan lain, hanya Allah sahaja. Saya nak ajak tuan-tuan bentukkan tumpuan dalam kotak pemikiran kita ini, bagaimana nak upgradekan kematangan kita dalam bermakrifat kepada Allah. Baik, Imam Ghazali rahimahullah ta'ala membahagikan ikhlas itu ada 5. Beramal kerana ganjaran, pahala, masih dianggap ikhlas, kerana ianya akan dibalasi di akhirat. Selagi mana ada kaitan dengan akhirat, dianggap ikhlas. Sebab itu kan bab iman kan, iman, beriman kepada sesudah mati. Tingkatan yang kedua yang lebih tinggi daripada yang pertama ialah beramal kerana nakkan syurga
tinggalkan maksiat munkar kerana takutkan neraka. Yang ketiga, lebih baik daripada yang pertama dan kedua ialah tingkatan ikhlas yang ketiga ini menjunjung perintah Allah semata-mata, bukan kerana syurga, bukan kerana pahala. Dan keempat, beramal kerana mencari redha Allah. Ini lebih tinggi daripada yang pertama, kedua dan ketiga. Tetapi para sufi itu bukan pertama, bukan yang kedua, bukan ketiga dan bukan keempat. Para sufi hanya beramal kerana Allah. Baik, kita pas semua balik daripada awal. Cuba lihat anak-anak kita. Manakah kita lebih rasa tenang, lebih gembira? Anak-anak yang buat kerja kerana upah ke ataupun suruh sekali dia buat? Kita lebih suka anak macam mana? Ada anak kita baca buku kerana setelah kita janjikan nak belikan aiskrim, dia bersungguh tuition sebab dijanjikan kalau lulus beli basikal. Kerana basikal lah masuk PSL tu. Kerana kan aiskrim lah dia kemas rumah. Tetapi di saat kita tidak ada rumah, tolong telanggang. Takkan setiap kali nak suruh upah. Tengok cerita Piramli lah 2%. Pandai dia. Sekarang tak main 20%, RM20. Mana cukup 20%, nak beli apa 20%? Nah. Jadi kita pun rimaskan kalau anak-anak macam ni. Sikit-sikit upah, sikit-sikit upah. Bila nak buat kerana aku? Sebab aku ni ayahmu, aku ni ibumu. Buatlah kerana aku ni ibumu, ayah. Tetapi anak yang matang balik daripada universiti, cuti semester, Along, cuba tengok ni rumah ni, Allah, adik ni tadi main pondok-pondok rumah ni, basikal semua masuk dalam rumah ni, pasir-pasir, tolong kemas lah je, kemas. Suruh kemas pasir-pasir di lantai, kemaskan cushion, susun balik. Dia bukan kemas macam tu saja, sampai ke dapur dia kemas. Kereta ayah dia keluarkan semua kapet-kapet, dia bersihkan, cuci. Naik atas pula 2 hari betul-betul kemas rumah je, tak suruh pun. Yang mana matang? Ini anak yang matang. Jadi kita pula sebagai seorang ibu, seorang ayah, dah lalu rehat-rehatlah, penat tu, tak payah sikit lagi. Engkau sikit-sikit dah 2 hari buat kerja ni, tak payah sikit lagi. Dalam hati kita akan terdetik, nanti nak berikan RM100 lah, duit kocik dia nanti nak balik universiti. Di saat kita nak beri, dia kata apa? Duit apa ni lah? Ni penat engkau kemas-kemas rumah ni, ambil lah. Tak, ambil. Ayah, saya ni anak ayah, tahu tak? Saya anak ayah, saya tak nak benda ni. Oh, kita dengan dapat anak macam ni macam mana? Sujud syukur sampai tertidur. Itu. Dapat anak macam ni. Allah Akbar. Kan beza mana matang sekarang ni? Yang tadi sikit-sikit 20 sen, sikit 20 sen. Ya. Dalam hati penangan tu itu dah kita ni, anak-anak kita. Tapi yang matang, masya-Allah. Cuba anak yang matang ni berbeza dengan adik. Adik, ibu buat kuih, makan kuih, sedapnya kuih, lagi ke depan. Anak yang matang pula makan, mama, saya sayang mama. Mama pandai buat kuih. Berbeza puji kan, si adik sedapnya kuih, lari ke depan. Terima kasih pun tidak, puji pula kuih. Tapi anak yang matang, dia puji mama dia. Ni kita ni puluh tahun beramal, puji diri sendiri. Apa hal lah? Mana Allah? Mana Allah saat itu? Siapa berikan kita kekuatan untuk beribadat kalau tidak Allah? Kita datang ke masjid, ke surau ini, ada tak penghayatan bersama Allah? Kita rasa kita ni sudah biasa ke masjid, dari kecil pun dah biasa ke masjid, memang nak ke masjid saja. Itu jadi rutin, ibadat kita jadi rutin, bukan menyembah Allah Ta'ala. Ya? Maka hakikat ibadat itulah menyembah Allah Ta'ala tanpa ada sebarang pulangan. Sembah saja. Solat duha bukan cari rezeki,
Solat duha sembah Allah. Sebab itu kita baca doa, niat ni macam mana? Usolli sunat duha rakaataini lillahi ta'ala. Baca surah Waqiah sebelum tidur, sembah Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa. Mereka tidak diperintahkan melainkan untuk menyembah mukhlis, sejujur-jujurnya, seikhlasnya kerana Allah. Nak tanya, syurga tu Allah ke bukan? Bukan kan? Pahala tu Tuhan ke bukan? Bukan. Ni disuruh sembah siapa? Ni disuruh sembah Tuhan syurga ke ataupun syurganya? Beza kan? Jangan langsung tak beza Tuhan dengan makhluk ciptaan Allah. Ya? Satu perbezaan. Tuan-tuan kalau berdoa, baca doa Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Mana dulu? Redha ke syurga dulu? Allahumma inni as'aluka ridhaka, redha engkau kami minta. Wal jannata, syurga engkau. Wa a'udzubika min sakhatika wan nar, minta bebas daripada api neraka. Redha syurga, bebas api neraka. Kalau orang dapat redha Allah, ke mana tempatnya besok? Pasti syurga. Orang kalau dapat redha Allah, bebas tak daripada api neraka, sudah pasti. Redha Allah telah menutup pintu neraka bagi dia. Justru itu ibadatnya Allah. Nah, kalau kita beribadat kerana syurga, dah penat-penat beribadat, Allah tutup pintu syurga, nak mengajuk dengan Allah Ta'ala. Takkan nak mengajuk dengan Allah Ta'ala. Yang ketiga ialah mereka yang beribadat kerana menjunjung perintah. Berapa ramai, satu Syekh Ibrahim Al-Bajuri berkata, berapa ramai orang yang mana mempelajari hukum, tahu hukum, mengenal hukum, tetapi tidak mengenal yang mendatangkan hukum. Ibadat je, hukum je. Bukankah kita ni, hukum ni kadang-kadang berubah-berubah. Daripada boleh sembahyang diri, fardu wajib sembahyang berdiri, rukun solat tu. Kalau sembahyang duduk, tak sah, melainkan sembahyang sunat, melainkan sakit. Jadi kalau kita sembahyang berdiri tu, sembahyang duduk, rasa lega tak? Lega. Biasa sembahyang zuhur 4 rakaat, asar, isyak 4 rakaat. Bila kita bermusafir, hukum dah berubah. Boleh buat 2 rakaat, lega tak? Senyum. Buat zaman takdim kat tu, dah fikir asal tak sembahyang dah, asal tak sembahyang dah, boleh main WhatsApp je lah lepas-lepas ni. Ya, betul. Bila kita rasa lega tu, itu tanda apa? Rupa-rupanya kita, ketika kita bermukim, kita bermustawatin, sembahyang 5 waktu tu, kenapa kita buat? Sebab terhukum dengan hukum. Longgarkan sikit hukum, lega rasanya. Lemah kita ni. Bukannya bukan sembah Allah dah itu, terpaksa-paksa dia buat. Sampai bila nak ke surau dikarenakan kita naik JK, dikarenakan kita jiran tetangga dengan surau. Sampai bila nak buat beramal seperti ini? Sampai bila nak merdeka daripada tipuan daya syaitan dan nafsu kita? Bulan Ramadan orang semua puasa, nak tak nak pun kena puasa juga. Masuk bulan Syawal, siapa yang rajin dia puasa. Jadi hukum wajib itu yang memaksa kita terpaksa buat juga. Yang keempat, beramal ikhlas. Yang keempat itulah, tahap ikhlas yang keempat itu ialah beramal kerana mencari redha Allah. Cuba lihat, solat kita ini layak tak terima redha Allah? Mula angkat takbiratul ihram, sudah mula keluar. Bila nak masuk balik, ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bau tengah solat, bau perasan solat. Solat macam ni layak terima redha Allah? Redhanya mana nak dapat? Dalam kita bersedekah berserta dengan riak, kita bangun malam berserta dengan ujub, kita datang ke masjid merasakan orang tak peduli tentang masjid, kita datang belajar, kita rasakan orang lain jahil. Redha mana nak dapat macam ni?
Tak layak. Tetapi para sufi itu ibadatnya hanya kerana Allah. Satu kisah seorang pemuda setelah rasa bersalah dan ingin bertaubat, kembali ke pangkal jalan, maka dinasihatkan supaya carilah murabbi, mursyid, pendidik rohani yang boleh membawa kepada Allah. Maka beliau pun mencari, merantau, akhirnya jumpa. Lalu jumpa, beritahu Syekh, izinkan saya duduk di zawiyah ini untuk sama-sama belajar, mengislahkan diri. Saya nak bertaubat, saya nak diterbiah oleh Syekh, tolonglah bawa saya kepada Allah Ta'ala. Maka Syekh pun berkata, tempat ini tak ada apa glamour, duduk susah, tidak ada siapa nak kenal kita di sini kan. Nak ke duduk sini, tak apa, saya dah bulatkan hati nakkan Allah saja. Tolonglah ajar saya, bimbing saya kepada Allah Ta'ala. Maka akhirnya tiba masa waktu solat, maka mereka pun solatlah berdua. Di saat mana pemuda tadi angkat takbiratul ihram, tiba-tiba terbuka hijab, melihat dengan pandangan kasyaf. Di atas kepala Syekh itu ada satu malaikat berkata kepada Syekh itu, sesungguhnya Allah tak redha dengan kau. Maka dalam semayang tu dah berbelah bahagi dah. Allah, lepas semayang saja, macam mana aku nak teruskan duduk dengan orang seperti ini sedangkan malaikat pun tak redha, Allah tak redha dengan dia. Maka dia pun beritahu Syekh, minta maaf, saya minta diri dulu lah ya. Tadi dia nak duduk sini, barang-barang pun dah bawa, duduklah, ambil tempat kamu. Tak apalah, nantilah saya datang, saya balik dulu, nanti saya datang. Agak-agak macam tu datang boleh tak? Tak datang lah. Jadi Syekh kata, kamu jujur dengan aku, apa sebenarnya menyebabkan kau nak balik? Maka pemuda itu pun berkata, Syekh jangan berasah hati dengan saya, jangan marah saya. Ini saya nak cakap apa yang saya lihat. Sebenarnya ketika saya solat tadi, angkat takbiratul ihram, saya melihat ada malaikat di atas kepala Syekh berkata Allah tak redha dengan Syekh. Itulah menyebabkan saya berbelah bagi, nak terus duduk sini ke ataupun nak berundur. Maka Syekh itu pun tersenyum memanjang. Syekh itu pun berkata, engkau baru hari ini pertama kali melihat malaikat berkata bahawa Allah tak redha dengan aku. Aku puluh tahun aku solat, setiap kali aku solat, aku mendengar malaikat berkata Allah tak redha dengan aku, tapi aku tetap teruskan solat. Ini tandanya ibadat sembah siapa? Sembah Allah, bukan mengharapkan balasan. Siapa kita hamba nak minta Allah balas kita? Siapa kita? Kekuatan kita solat ni daripada mana? Khusyuk yang datang pada kita daripada siapa? Ilham daripada siapa untuk kita berdoa? Kalau Allah tak wujudkan kita, mana ada ibadat kita? Tak ada. Fahamkan yang dikatakan, yang disebut hawqalah. Apa tu hawqalah? La haula wala quwata illa billah. La haula, tiada daya antarkil maksiat, daripada meninggalkan maksiat dan mungkar, illa bi'ismatillah, melainkan dengan pemeliharaan Allah. Jadi kita tak buat maksiat mungkar sebab apa? Sebab Allah pelihara, bukan kerana ilmu, bukan. Kita tahu kan berapa banyak orang berilmu buat maksiat dan mungkar, termasuk kita lah. Tahu tak boleh mengumpat juga. Adakah ilmu boleh mendekat kita? Tak mampu mendekat. Dia satu info, maklumat yang tersangkut dengan dia akal. Tapi kita tak mampu nak tolak maksiat itu. Cuma lihat orang bergaduh sampai mati tak nak bertegur. Bukan dia tak tahu yang mana tak boleh memutuskan satu rahim. Penyakit. Wala quwata, dan tiada kekuatan ala ta'ati, di atas mendirikan ketaatan, illa bi'aunillah, melainkan dengan bantuan Allah. Fahamlah kita, tak buat maksiat sebab Allah pelihara, buat taat sebab Allah bantu. Dah, itulah la haula wala quwata illa billah. Inilah pakaian hamba. Ini dah perlu dibawa dalam kehidupan kita setiap pernafasan.
Wajjahtu wajhal ladzi fatara samawati wal ard. Ku hadapkan wajahku, wajah hati ini kepada Fatir pencipta langit dan bumi. Dalam ibadat ni kena ada syuhud, musyahadah. Itu yang lafaz sering kita baca dalam setiap kali solat. Paling kurang kita baca 5 kali. Disusuli pula, inna solati, sesungguhnya solatku, wa nusuki dan ibadatku, wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin. Jadi hidup kita, susah pening kita kerana Allah. Kerana Allah bantu kita. Kita boleh ingat Allah, berzikir, bertarekat, tapi masih lagi berzikir, merasakan kita yang cuci diri kita, merasakan kita ini yang ingat Allah. Malulah sikit. Bertarekat tapi tak faham makna berzikir, tujuan zikir untuk apa? Apa simbolik berzikir itu? Bukan kita ingat Allah, bukan. Bagaimana kita berzikir, kita rasa kita ingat Allah Ta'ala, lagi itulah hijab. Tak sampai. Takkan pecah hijab kita, takkan sampai. Kan Nabi ajarkan kita doa, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku dalam mengingatimu. Bagaimana kita tak mampu ingat Allah? Di saat mana kita ingat Allah, Allah yang ingat kita, bukan kita ingat Allah. Kadang-kadang Allah ingat kita lah, Allah izinkan kita untuk ingat dia. Kita bangun-bangun tidur ingat Allah Ta'ala, Allah ingat kita. Kita rajin baca Quran, Allah nak berbicara dengan kita. Kita rajin bersedekah, Allah nak beri kita mahlikat di syurga. Bukan pihak kita, bukan. Baik, kenapa timbul perasaan ujub, bangga diri pada diri seseorang? Daripada ujub itu nanti akan keluar 2 dahan besar, riak dan takabur. Daripada riak dan takabur ini akan keluar daripada ranting-rantingnya hasad, dengki, iri hati, tamak, semua ada di situ, dendam. Baik, dikarenakan ibadat memandang diri, sepatutnya wajjahtu wajhal ladzi fatara samawati wal ard, hati ni menghadap Allah. Seperti mana dalam hadis Nabi menyebutkan, an ta'budullah ka'annaka tara, kamu sembah Allah Ta'ala seolah-olah engkau memandangnya. Yang mana nak memandang? Di sini, bukan di sini. Maka Imam Ghazali memahamkan di sini, dia katakan syuhud itu, musyahadah itu, memandang itu ialah merasai diri ini tidak pernah berpisah dengan Allah. Bermakna sentiasa bergantung, sentiasa berharap, sentiasa berpaut dengan Allah. Maka itu syuhud, memandang dia. Tetapi dikarenakan tidak memandang dia, pandang diri, pasti akan timbul penyakit ujub, bangga diri. Ujub ini bukan perlu ada orang, seorang-seorang pun boleh berlaku ujub. Isteri dah puluh tahun meninggal, anak-anak tak duduk dengan kita, kita seorang je bangun malam, dah bertahun-tahun dah. Jiran memang tak tahu. Kita zikir berapa banyak, kita selawat berapa banyak, kita puasa berapa hari, orang tak tahu. Kita bangun sahur, orang tak tahu. Kita rumah dekat ataupun rumah jauh pun sekalipun, waktu azan berkumandang, kita buka puasa di rumah. Waktu nak semayang lepas buka puasa tamar dengan air saja dan buah Melaka sikit, rendang sikit, nak alih perut sebab ada kuliah nanti lepas maghrib. Lepas tu semayang sunat, terus gerak qomat dia, dengar iqamat, terus masuk masjid, surau. Kalau rumah jauh sikit, buka puasa kat dalam kereta, cermin gelap, orang tak tahu. Nanti balik, nanti nak makan-makan, baca surah Waqiah, surah Al-Mulk, surah Taubat dan sebagainya, buat orang tak tahu. Nak sedekah ke madrasah, transfer saja, tak ada maklumat apa pun kita tinggalkan. Tak ada seorang pun tahu. Tetapi bila melihat aku buat perkara ini, timbul perasaan wujud. Sebab apa? Sebab dah terkeluar daripada perjalanan hamba tadi. Perjalanan pakaian hamba tadi daripada la haula wala quwwata illa billah. Betulkah mata hati memandang itu daripada pihak Allah, bukan daripada pihak kita? Bukan. Maka timbul wujub, timbul pula 2 lagi dahan besar, riak dan takabur.
Nanti di depan orang nanti sudah ada hasrat untuk menceritakan kepada orang, berbangga diri dengan kewarakan, kesolehan, keilmuan dia. Ini semua penyakit. Kalaulah ranting-ranting itu, hasad dan iri hati itu bagi ranting-ranting, kalau kita patah ranting atau bercantas ranting itu, bertunas lagi tak? Bertunas. Kalau dahan itu, dahan besarnya kita potong dia, bertunas lagi tak? Bertunas. Kalau pohon itu kita kerat dia, bertunas lagi tak? Bertunas. Potong, tunggul masa dia lagi, potong dia, nanti tunas tu sikit-sikit tumbuh besar lagi. Jadi ujub tu bagaikan batangnya, pohonnya, riak takabur tu bagaikan dahannya, ada pun hasad dan iri hati itu ranting-rantingnya. Sekarang potong ranting tak selesai, potong dahan tak selesai, potong tebang daripada pokok pun tak selesai. Apa nak buat sekarang ni? Kena ambil jin tolak tu, kau cabut daripada tunjang-tunjang terus buang, baru selesai. Kalau tidak nanti tumbuh lagi. Kalau tak pun bakar pun makan masa, bertahun-tahun juga bakar sikit, bakar kumpul rumput-rumput, daun-daun bakar sikit. Bila nak habis tu? Kan? Budak-budak main basikal telangkap tungkul jatuh patah kaki. Senang ambil, buang tunjang-tunjang tu terus. Apakah tunjangnya? Hasad dan iri hati tu sebagai ranting dia. Dahannya riak dan takabur. Batangnya tu, pohonnya itu jelah ujub. Yang pentunjang tu apa? Aku. Ananiah. Keakuan. Orang kalau dah takabur, tak usah cakap rendah diri encik. Dia boleh rendah diri ke? Yang ada takabur, buat apa rendah diri? Orang kalau kedekut kata sedekahlah, dia boleh sedekah ke? Tak boleh. Sebab dia memang kedekut. Penyakit-penyakit seperti nak buang macam mana? Sunat buang ke wajib buang? Sebut saya syariat. Syariat itu ada dua. Satu amar, satu nahi. Satu perintah, satu larangan. Perintah itu pula ada dua. Perintah zahir, perintah batin. Larangan pula ada dua. Larangan zahir, larangan batin. Apakah perintah batin? Apakah perintah zahir? Perintah zahir itu puasa, zakat, haji, umrah. Alhamdulillah, tuan-tuan kita semua Allah beri taufik untuk buat kali itu. Apakah larangan batin? Larangan zahir. Minum arak, rasuah, judi, zina, minum arak. Alhamdulillah dalam Pak Haji jemaah masjid ni datang kuliah ni memang tak buat dalam itu. Tapi tak sempurna lagi. Manakah perintah batin? Kita diperintahkan untuk sembah Allah, ikhlaskan diri. Diperintah untuk beriman pada Allah Ta'ala. Jangan takut tentang rezeki, tentang jodoh, tentang ajal, untung baik, semua daripada Allah Ta'ala. Jangan mengeluh, jangan ucapkan perkataan bagaimana, kenapa, seandainya. Jangan sama sekali. Sebab kita beriman pada takdir baik buruk daripada Allah Ta'ala. Itu boleh dipersoalkan lagi tentang perintah batin tu. Larangan batin, dilarang syirik kepada Allah Ta'ala, dilarang riak, ujub, takabur. Macam mana? Dah sempurna syariat kita zahir batin? Sebab itulah kenapa para sufi berkata, barang siapa tidak mempercayai ilmu kami, ilmu para sufi, ilmu tasawuf, ditakuti mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati dengan kesudahan yang buruk. Mati dengan kesudahan yang buruk. Kenapa? Kerana para sufi membicarakan tentang bagaimana nak membaikkan batin hati. Kita tak setuju dengan orang tasawuf, kita tak setuju dengan orang sufi. Kita tetap dengan takabur, wujud. Maksudnya itu mati dalam keadaan apa tu nanti? Sebab itu para sufi berkata, kita berdoa itu, Allah makhtimna bi husnil khatimah wa la takhtimna bi su'il khatimah. Ya Allah, matikan aku dengan kesudahan yang baik, mati dengan bermakrifat pada Allah. Itu mati kesudahan yang baik. Nak mati di Kaabah, siapa dia yang boleh mati di sana? Nak mati tengah solat waktu sujud, berapa orang? Dan setahun nak dengar sekali pun payah. Nak mati pada hari Jumaat, malam Lailatul Qadar, petang Arafah. Kita tak mampu nak pilih time bila dan masa bila kita nak mati, tak boleh nak pilih.
Tetapi kita hanya diberi peluang untuk mati dan kena mengenal Allah Ta'ala. Sekarang usahanya mengenal Allah Ta'ala, bermakrifat pada Allah. Maka itu dia katakan mati dan husnul khatimah, mati kesudahan yang baik. Minta lindung daripada mati kesudahan yang buruk, mati dan tidak mengenal Allah. Ya. Jadi ibadat ni sembah Allah. Ya. Jadi bebaskan diri daripada tawanan syahwat, bebaskan diri daripada tawanan ibadat. Sibuk ibadat, tak sibuk dengan Allah. Dan ketiganya, bebaskan diri daripada menjadi tawanan mukasyafat. Beramalnya itu kerana untuk dapatkan perkara yang ghaib, kasyaf, nak lihat alam yang di sana. Jadi ini selalu penyakit ini terkena pada orang-orang tarekat. Ya. Kerana terlalu banyak dengar cerita wali-wali, tambah lagi suka tengok cerita wali songo. Cerita wali songo pula berbagai-bagai versi pun bertambah-tambah. Dah jadi macam sakti-sakti terbang dah. Jadi khayalan nanti. Jadi khayalan. Nak berjalan lipat bumi, pejam mata celit sampai ke Mekah. Itu yang dihayal-khayalkan orang berzikir. Untuk apa tu? Boleh baca hati orang. Buat apa baca hati orang? Baca hati sendiri lah. Bukankah kita ini, kita dilarang tengok aurat orang kan? Aurat tu aib orang, jangan tengok. Dan kita pula bila berwuduk, jangan selak kain sampai ke atas peha. Dahlah bulu tak cukur kan. Kawan tengok orang lelaki dia, lelaki sama lelaki, mazhab Syafi'i itu aurat wajib tutup. Lihat aurat orang haram. Kita terbuka hijab, kita lihat keburukan orang. Apa yang cakap sekarang ni? Apa lebihnya kita tahu orang ni tak semayang, orang ni sepak suami isteri dalam di rumahnya, ini lari pada hutang. Apa manfaat kita tahu benda tu? Untuk apa? Hati-hati. Ada kita sibuk dengan benda gaib, alam gaib, disebut dengan kasyaf, kita lupa Allah. Tujuan kita ibadat untuk Allah, bukan untuk kasyaf. Para wali itu kalau diberi kasyaf, takut ini istidraj. Kenapa ni? Faham apa tu istidraj? Istidraj itulah sesuatu yang menjauhkan diri daripada Allah. Itu istidraj. Baik amal, baik ilmu, baik harta, baik cerdik, baik kuasa dan sebagainya. Apa saja menjauhkan diri daripada Allah Ta'ala, itu namanya istidraj. Bertambah ilmu, tambah jauh. Sebab tu Nabi bersabda, "Mazdada ilma lam yazdad huda wa lam yazdad bidallah illa bu'da." Barang siapa bertambah ilmu, tidak bertambah petunjuk, akhlak tak bertambah, hakikat tak bertambah, makrifat tak bertambah jauh. Makin bertambah ilmu, tambah nak berdebat dengan orang. Makin bertambah amal, bertambah sombong dengan orang, merendahkan orang tak beramal. Mentang-mentang kita dah pakai purdah, dah pakai jilbab, jubah, memandang orang yang rambut terbuka ni, aduh, api neraka panas. Kita siapa? Jangan. Itu istidraj nama dia. Ada harta dulu susah-susah jalan kaki ke surau, dah ada kereta tak pergi ke surau. Pelik. Harta tu istidraj. Badan sado, sedap, muka handsome, jadi rebutan artis-artis. Nanti istidraj. Rasa bangga diri. Sebab itulah apa hukumnya duduk depan cermin lama-lama. Siapa dia orang yang golongan manakah yang suka duduk cermin lama-lama? Duduk depan cermin lama-lama hukumnya makruh. Kerana apa? Dia akan rasa bangga diri dia, takjub. Dia takjub diri sendiri. Maka daripada situ nanti akan membawa pada haram. Takjub, bangga diri haram. Sebab itu makruh. Dah betul-betul sikit habis itu dah naik kereta. Sebab apa? Suami tu memang tak nak tengok pun. Dia dah panas enjin kereta dah setengah jam. Enjin kereta panas, hati dia pun panas juga tu. Dah lama-lama sangat duduk depan cermin. Nak pergi pasar tani, pergi balik cepat. Tu je.
Jangan bukan untuk kasyaf. Ada orang kata, ustaz, boleh tak kita berkawan dengan jin? Dengan manusia pun kamu bergaduh dengan jin, apatah lagi? Tak perlu kita masuk alam lain. Kita duduk alam kita dah cukup dah. Nak kenal Allah Ta'ala, ya. Ini kan dalil bukti wujudnya Allah. Alam ini bukti wujudnya Allah. Dah. Allah tak pernah berpisah dengan kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Fa inna matwalu fa thamujullah. Di mana saja kamu hadapkan, setelah wajah Allah. Ya. Allah tak pernah berpisah dengan kita. Kita yang meninggalkan Allah. Maksudnya melupakan Allah. Ya. Baik, kalau seorang itu dibukakan kasyaf, dia tak nak, tapi Allah bukakan kasyaf, itu dugaan. Itu dugaan. Sebab itu para wali Allah takut. Ini apa ni? Ini istidrat ke apa ni? Takut. Tak mudah-mudah jumpa orang dia, tengok atas bawah, angguk-angguk. Kita pun risau juga kawan cakap. Tengok kita itu. Risau tak? Risau. Ingat, kasyaf tu ada dua. Kasyaf hak dan kasyaf batil. Kalau kasyaf yang hak, itu dibuka oleh malaikat. Kalau kasyaf yang batil, itu dibuka oleh syaitan. Terkena pada potok-potok bomo. Pawang-pawang, baca orang, awak ni sakit begini-begini, jatuh sebab apa ni. Padahal dia dibuka oleh kasyaf syaitan. Kasyaf syaitan ini, daripada 10 nanti adalah 1-2 dia betul, yang lain tak betul. Ini sihir ni orang buat. Saya Islam ustaz yang buat. Tengok, ustaz juga yang kena. Jangan kita orang beribadat, orang belajar, jangan sibuk pergi bomo. Kita sakit, ubat. Allah sediakan ayat Quran sebagai ruqyah, gunakanlah. Jangan telik. Selalu orang kalau pergi merawat, kalau kena jin ke apa semua, ustaz, siapa buat ustaz? Untuk apa tahu orang buat? Nak balas dendam, nak pulangkan balik. Itu dendam tu sifat siapa tu? Tadi cabang-cabang tadi kan, daripada riya dan takabur tadi. Kita ni kadang-kadang berdoa pun dendam juga. Kita marah tu, anak Pak Haji tu naik motor, bising, cucu-cucu tidur, baru tidur kita bangun terjerit-jerit lagi. Kita geram juga. Kita berdoa, ya Allah, Engkau berilah petunjuk kepada anak Tuan Haji tu supaya dia bertaubat. Tapi dalam hati kita tersemat, sebelum beri petunjuk, biar jatuh patah kaki dulu, baru beri petunjuk. Nak kan begitu kan? Nak rasa puas hati. Kalau dapat tahu Pakcik perasan tak, sejak 3-4 hari ni depan rumah kita tak ada budak-budak main motor. Aku perasan. Sebab apa? Dah tergantung kaki patah 8 tu hospital sekarang ni. Aku dah cakap dah. Dalam hati kita, padan muka kau. Orang beriman macam ni je. Kau pergi atas, pergi haji tahun lepas. Pak Imam tak datang, orang tua jadi imam pula tu. Tapi dalam hati dendam dengan orang. Belajar ilmu tasawuf tapi tak faham tasawuf. Kenapa jadi begini? Tak faham. Sakit terus. Baik, mukasyafat. Dan keempatnya, bebaskan diri daripada tawanan maqamat. Beramal, beribadat untuk maqam. Sebab itu ada orang awam teman saya, dia ada ikut pengajian saya 2-3 kali. Kemudian satu kali saya nak keluar masjid, dia tahan saya lambai dia. Ustaz, nak cakap sikit, berubah, ada masa? Sila naik. Dia pun cerita, saya ustaz, alhamdulillah saya ditemukan ustaz, dapat belajar ustaz begini. Dan saya ustaz, saya dimimpi begini. Okey. Cuba ustaz tengok saya ni dah tiba tahap mana? Saya dalam hati tu berkata, tahap kamu tahap gila. Gilakan makam. Beramal kerana nakkan darjat di sisi pandangan-pandangan manusia, supaya kita digelar orang soleh. Pada depan orang tu buat mata terbeliak sikit. Nampak macam fana, macam tak fana. Untuk apa tu? Berpura-pura seperti itu. Berpura-pura sufi, berpura-pura tasawuf, berpura-pura ahli zikir. Depan orang menangis tak esak-esak.
Dan di rumah tidur berdengkur. Depan ustaz tolak makan sana, tolak makan sini, tak makan siapa. Balik rumah, Maggi mana? Maggi dia minta. Pura-pura tawaduk. Ingat, dalam tawaduk ada ujub. Kalau tak dibimbing, buat tawaduk, nanti dalam tawaduk ada ujub. Nakkan supaya orang panggil dia tawaduk, orang yang zuhud. Inah mainan-mainan tipu daya nafsu dan syaitan dalam perjalanan orang-orang yang sufi juga. Sebab itu perlu dibimbing, rohani itu perlu dibimbing. Dibimbing oleh siapa? Murabbi, mursyid, guru rohani yang mempunyai 4 syarat dia. Pertama, dia berpegang pada Quran dan Sunnah, masih bersyariat. Dan tak semaya tu nanti dululah, tangguh dulu KIV. Kita ikut yang bersyariat. Ada orang memahamkan bahawa dah belajar makrifat hakikat itu kita sudah tidak perlu lagi semayang. Tak perlu faham bahawa kenapa Allah turunkan perintah agama ini untuk melihat bagaimana hamba-hamba ini berinteraksi dengan dirinya. Itu tujuannya. Setelah kamu mengaku alastu birabbikum qalu bala syahidna, bukankah aku Tuhan kau, bahkan syahidna, kami syuhud pada engkau, kami makrifat pada engkau, kami memuji engkau ya Allah. Itu baik. Ujian ni kat mana? Sekarang di dunia ni dilepaskan, dimasukkan dalam sarungnya, kantongnya itu jasad terhijab kita. Sekarang cari kembali pandangan dan rasa yang telah hilang itu. Dulu sudah bersama Allah, rasa bersama Allah, dulu sudah memandang Allah, sekarang sudah terhijab. Sekarang tugasan kita lah cari kembali balik mana rasa dan pandangan yang telah hilang itu. Mana syuhud tadi? Mana muraqabah yang kamu bicarakan dulu? Tak ada. Cari balik. Maka kena usaha. Bermakna setiap kita ini sudah mempunyai potensi untuk mengenal Allah Ta'ala. Sama ada ustaz ke, orang awam ke, perempuan ke, lelaki ke, selagi mana sudah berakal, mempunyai potensi untuk mengenal Allah Ta'ala. Ya? Ya. Jadi mata hati itulah yang perlu dihalakan. Ya. Bukan untuk sebarang darjat, kedudukan, supaya digelar sebagai orang sufi, digelar sebagai orang tasawuf, murabbi dan syekh sebagainya. Jadi syarat syekh itu, syekh dalam, saya kalau sebut saya syekh dalam bicara tasawuf, jangan faham syekh yang mengajar ceramah-ceramah ni ya. Tak. Sebut saya syekh dalam ilmu tasawuf ialah mursyid itu, murabbi itu. Jadi syaratnya pertama berpegang pada Quran dan Sunnah. Masih bersyariat lagi. Maka semakin dia tekun ibadat, itulah tanda dia bertambah makrifat kepada Allah Ta'ala. Sebab itu tanda berinteraksi dengan Allah, dengan syariat itu. Keduanya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tak mungkin Syiah, tak mungkin Wahabi. Dan ketiganya, dia mempunyai pengalaman menjadi murid salik, muridin, salikin di bawah bimbingan guru murabbi tadi. Kalau tidak ada pengalaman jadi murid, macam mana boleh jadi guru? Nak didik siapa? Kamu tidak ada pengalaman jadi murid, macam mana nak terima murid? Tak layak terima murid. Murid kalau sebut dalam bab tasawuf, murid itu orang yang menghendaki Allah, bukan student ya. Tolong betulkan mindset kita. Saya kalau sebut murid atau pesalikin itu orang yang menghendaki Allah, orang berjalan menuju pada Allah, rohaninya menuju pada Allah Ta'ala. Jangan bayangkan murid sekolah. Ini bicara lain ya. Dan yang tasawuf sebut muridin ataupun salikin itu orang yang menjalani rohani kepada Allah Ta'ala, yang hendakkan Allah, ibadat itu hendakkan Allah sahaja. Maka dia dibimbing oleh guru murabbi yang telah dibimbing oleh gurunya, bermakna mempunyai sanad tarbiyah, sanad didikan untuk memiliki rohani yang bersanad, yang mana itulah titisannya daripada lautan rohani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keempat ni itu diizinkan untuk menterbiah orang lain, menjazahkan orang lain. Itu ciri-ciri murabbi mursyid. Kalau tidak ada empat ciri ini, maka tak layak jadi mursyid. Dan mursyid itu mesti daripada orang yang pernah diterbiah, bukan wali. Ya, mursyid disebut mursyid ni wali sebenarnya. Sebut saya mursyid itu wali.
Kalau Nabi melahirkan Nabi, wali melahirkan wali. Kalau tidak diberikan ijazah untuk menterbiah, maka tidak boleh terbiah. Ini hanya mursyid yang duduk bawah terbiah, wali yang duduk bawah terbiah, bukan wali majzub, bukan wali mastur. Wali majzub, wali mastur itu boleh duduk ambil berkat, minta doa, dah cukup. Bukan terima terbiah daripada dia. Kalau terima terbiah daripada dia, nanti jadi majzub seperti dia juga. Apa taknya? Kamu ke selawat 10,000 satu hari. 10,000 terus. Sebab kamu hati kamu bikin. Akhirnya kita diterbiah dengan mengikut ilham yang Allah beri pada diri dia. Nyanyi kita ada isteri lah tu, isteri 3 lah tu, anak 12 orang. Tak sempat nak berselawat, nak kerja, nak apa kerja, tak sempat kita, tak sempat. Jadi yang dikatakan mempunyai sanad rohani, sanad terbiah rohani, itulah daripada mursyid, daripada wali-wali yang diterbiah oleh guru-guru tu. Ya, itu demi menjaga disiplinnya, sistemnya bertarekat itu. So tarekat itu kena ada 2 sanad. Satu sanad riwayat, satu sanad rohani. Yang banyaknya sekarang ni berlaku ialah hanya ada sanad riwayat tapi dah terputus sanad rohani. Contohnya macam mana boleh terputus? Ketika mana mursyid itu meninggal, tidak ada sebarang pun pengangkatan ataupun pentabalan si fulan ini sebagai pengganti. Tetapi murid-murid lain melihat ini orang kanan syekh, dia pernah waktu guru sakit ataupun guru bermusafir, dia pernah bimbing majlis, dia pernah guru suruh ijazahkan orang awam, orang baru nak masuk, baru nak masuk tarekat. Tapi dia tidak diberi mandat untuk menjadi pendidik, dia cuma menjalankan amanah saja. Macam kita lah, ni ambil handphone, tolong amanah, sampaikan saja. Itu boleh sampai wakil saja, sekadar wakil guru, bukannya. Jadi dikarenakan apabila guru meninggal tidak ada sebarang wasiat dan sebagainya, tidak ada sebarang pengangkatan, pentabalan, maka anak-anak murid lain pula mengangkat orang lama ni, orang kanan kononnya. Maka dia pun yelah, bolehlah, akulah sebagai pengganti. Elok itu. Sepatutnya kalau dah tak sampai, kita perlu cek guru lain untuk terima terbiah terus, walaupun umur dah tua sekalipun. Supaya apa? Untuk mengekalkan hubungan sanad rohani itu. Dan maksud kita jadi muridin, salikin, bukan nak jadi murabbi. Kita nak jadi hamba Allah yang hina diri. Dah, itu saja. Bukan rebutan jadi murabbi atau mursyid. Sampaikan ada setengah-setengah tempat itu, kalau di Indonesia, sampaikan kalau boleh si anak kiai itu nak jadi mursyid juga. Dia pun tak pernah jadi salikin, muridin, nak jadi, akhirnya dia angkat juga. Sebab apa? Sebab ketukuhan bapaknya itu sebagai mursyid. Akhirnya kita pun pergi bai'ah dengan dia pula. Terputus tak? Putus sanad rohani. Walaupun dia kata saya ada sanad, itu sanad riwayat daripada pulang guru-guru sampai Rasulullah SAW. Ini sanad riwayat. Ada sanad riwayat diangkat sebagai murabbi, mursyid, akhirnya kita ambil daripada ijazah daripada dia, kita terputus, tak ada sampai rohani sebab kita dah bermasalah. Dikarenakan terputus sanad rohani dah, maka timbullah fitnah dalam tarekat itu sendiri. Perpecahan, pertelingkahan, hasad, dengki dan sebagainya. Timbul soalan, kalau dulu dia berpegang pada tarekat A, bila tak berpegang pada tarekat B setelah guru meninggal, lihat, kalau ada guru, rakan-rakan guru murabbinya itu, mursyidnya itu, yang statusnya murabbi juga, mursyid, cek guru itu, serahkan diri, jadi muridin di situ. Jangan cuba-cuba angkat diri sebagai murabbi, mursyid. Disebabkan kerana orang-orang kanan kiri kita ni semua angkat kita sebagai mursyid. Jadi kerana itulah sudah terputusnya sanad rohani. Sebab itu kita berzikir tetapi tak ke mana, dan maksud zikir tak tercapai. Sebab itu orang berzikir ada 4 golongan. Pertama, lidah menyebut tapi hati lara. Tapi dikira baiklah, sebab apa? Tak mengumpat. Berzikir walaupun lara, tak apalah. Yang penting ada ibadat lidah bergerak, dapat pahala lidah bergerak. Tapi hati tak dapat cuci, sebab cuci itu kena ingat.
Zikir tu kan ingat. Yang keduanya, lidah menyebut, hati kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa. Itu dah baik daripada yang pertama tadi. Sebab apa? Dapat pahala lidah bergerak, dan juga hati disucikan sebab ingat tadi. Golongan ketiga pula, lidah menyebut, hati menyangkut terus. 100 disebut, 100 juga dia ingat. Itu Masya Allah sudah maintain. Zikir seperti inilah yang menyucikan hati dia. Dan yang keempat itu, tidak berhuruf, tidak bersuara, hati terus terpegun dengan Allah Ta'ala. Sudah tenggelam dalam lautan. Orang kalau lemas, ada suara. Lemas, tenggelam, senyap, dah lemas. Melihat ujian, melihat nikmat, sama. Kita masih lagi dapat nikmat, Alhamdulillah. Dapat bala, sakitnya. Projek masuk juta-juta, senyum, memanjang. Bila orang tipu syarikat kita, geram betul lah. Kita masih membanding-bandingkan nikmat dengan bala. Tapi orang yang sudah hidup dengan bersama Allah, apa beza nikmat dengan bala? Tak ada beza. Sebab apa? Dua-dua kena daripada Allah. Yang dilihat perbuatan Allah, bukan lihat nikmat atau bala itu. Kita masih membeza-bezakan lagi. Apa nikmat, apa beza sihat dengan sakit? Sama. Yang menyihat, yang datangkan sihat Allah, yang datangkan sakit pun Allah juga. Jadi yang difokus pada perbuatan itu, perbuatan Allah. Bukan dilihat kepada hasil tu, nikmat ataupun bala, sihat ataupun sakit. Tak dilihat begitu. Terpegun dengan Allah. Kita tahap mana? Kita tahap kita protes tak habis. Nikmat diberi tak bersyukur, balak diberi protes terus. Itulah kita. Agak-agak bila nak bebas ni, bila nak merdeka? Takkan sama 1 jam ni terus merdeka hari ni juga. Mungkin tahun depan lagi kita jumpa apa? Macam mana? Jadi kesimpulan daripada bicara kita hari ini ialah nak mengajak supaya kita upgradekan kita punya kefahaman kita bagaimana nak bermakrifat pada Allah. Saya buat satu garis panduan. Jalannya ada 5 step, 5 tahap. Pertama, ilmu kasbi, ilmu daripada hasil usaha ikhtiar, belajar antara kitab, cantik dan sebagainya. Ini demi menjaga disiplin dalam perjalanan rohani. Jangan tertipu dan terpedaya dengan kata-kata orang jahil tanpa ilmu kita boleh sampai kepada Allah Ta'ala. Jangan. Ilmu kasbi, belajar, hafal, catat sebagainya. Datang belajar, tekun belajar, ulang kaji. Daripada tahap pertama ini, dia akan membawa kepada amal syar'i, amal yang berlandaskan perundangan Islam daripada ilmu yang dipelajari. Ilmu syar'i, amal, ilmu kasbi, ilmu usaha ikhtiar, dan juga pergi kepada amal syar'i. Baik. Jangan berpuas hati dengan dua ni, jangan berpuas hati. Kerana apa? Di sisi orang sufi, dua ni tak ada makna lagi. Dua ni belum ada makna apa-apa pun. Masuk tahap yang ketiga untuk memperolehi qalbun salim, hatinya sejahtera. Hatinya sejahtera ini, bagaimana apakah hatinya sejahtera? Kita kena duduk dalam satu madrasah yang dipanggil tarikat, madrasah ruhiyah. Dalam madrasah itu, sebab saja madrasah ada 2 golongan utama. Sekolah kan mesti ada 2 golongan utama, baru nama sekolah. Ada guru, ada murid. Kalau murid saja, itu bukan sekolah tu. Itu tak tahu, itu padang permainan tu, semua bergaduh semua. Kalau guru saja, ini siapa ni? Ini mata perguruan. Sekolah itu mesti ada 2 golongan, guru dan murid. Kalaulah kita masuk sekolah, hubungan kita dengan guru itu bila duduk kat meja pendaftaran, bayar yuran. Itu sebagai ikatan kita antara kita dengan guru tersebut. Belajar, barulah dah letak yuran pendaftaran, barulah dikatakan murid sekolah. Dalam tarekat pula, untuk mengikat hubungan antara murid dengan guru itu dipanggil bai'ah. Bai'ahnya dipanggil apa?
janji setia menyerahkan zahir batin sebagai satu motivasi pada kita lah nak pegang kuat-kuat ni, nak berjalan kepada Allah Ta'ala. Daripada madrasah ruhiyah inilah adanya dipanggil suhbah, dipanggil tarbiyah, dipanggil tazkiyah, ada adab, ada khidmat. Khidmat ni penting untuk tundukkan keakuan. Kalaulah zikir, sebab rukun tarekat itu 3. Mana-mana tarekat pun rukunnya asasnya 3: zikir, mujahadah dan suhbah. Kalau zikir itu untuk menumbangkan syaitan, kalau mujahadah itu untuk menumbangkan nafsu, adapun suhbah itu untuk menumbangkan keakuan. Jadi kalau orang baca tasawuf saja tidak ada suhbah dengan mursyid, dia tak akan buang keakuan itu. Dia hanya mengatakan kitab tasawuf saja, tapi belum tasawuf lagi. Boleh dikatakan sebagai pembaca kitab tasawuf saja di masjid di surau, dapat emblok balik. Baik. Jadi dalam madrasah itulah yang adanya khidmat, suhbah, adab, tazkiyah, tarbiyah. Baik, setelah memiliki mangkuk yang bersih, barulah layak dituangkan air. Cawan itu dia kena bersih. Kalau cawan kotor, siapa nak curahkan air? Tak ada. Kalau cawan tu bersih tapi terlangkup, air tak boleh nak letak juga. Maka cawan kena bersih, dia pun terbuka dan tak penuh. Tapi kalau cawan dah penuh, nak tuang air, cukuplah, dah banyak tu dah. Itulah perumpamaannya. Kalau hati kosong, macam mana hati kotor, macam mana nak dapat madad daripada Allah Ta'ala? Pemberian rezeki rohani itu takkan dapat. Kalau dengar pun tak nak tasawuf, dengar tarekat pun tak nak, itu dah tutup terus dah ni. Gitu. Baik, kalau dah penuh air pula nak tuang macam mana? Dah rasa pandai, dah cukuplah, setakat itu saja ilmu kamu. Sebab itu Wali Songo itu yang dikatakan, siapa nak belajar ilmu Syekh Siti Jenar, penggal kepala dulu. Dia orang Jawa-Jawa, mereka rupanya salah faham daripada perkataan ini. Yang katakan siapa nak amalkan ilmu Syekh Siti Jenar itu, penggal kepala dulu. Maknanya kalau tak putus, tak mati, maka dapatlah ilmu Syekh Siti Jenar, boleh belajar. Maka akhirnya orang-orang awam itu cubalah mendekati ilmu ini dengan cara dapatkan bantuan jin, khidmat khadam. Ambil ilmu kebal, dah tetap tak putus, okey, sekarang boleh belajar ilmu Syekh Siti Jenar. Yang dikatakan penggal kepala kamu dulu sebelum nak belajar ilmu Syekh Siti Jenar, ilmu hakikat itu ialah belajar jangan bawa otak. Kalau belajar jangan bawa otak, jangan rasa cerdik depan guru. Itu maksudnya. Penggal kepala maksudnya. Jangan tunjuk cerdik, jangan rasa pandai. Ilmu tasawuf ilmu batin, bukan ilmu akal. Kalau bicara tasawuf, ini bicara hati, bukan bicara akal. Kalau orang yang ada akal, PhD, cuba fahamkan tasawuf, dia akan komplain tasawuf. Sebab apa? Sebab hidup dia dengan akal, bukan dengan hati. Cuba lihat, kalau dalam kita bicarakan tinggalkan dunia, tuan-tuan faham macam mana tinggalkan dunia? Kalau akal berkata tinggalkan dunia, tinggalkan anak isteri, tinggalkan pekerjaan, tinggalkan pangkat, tinggalkan bandar, duduk kat kampung, duduk dalam susah payah, duduk berzikir, itu tinggalkan dunia. Bukan tinggalkan dunia begitu. Tasawuf kan bicara hati. Kalau begitu, maksudkan tinggalkan dunia, tinggalkan cinta dunia, itu betul. Syekh Abu Hasan Syazili pakaiannya 200 dinar. Kita punya baju ada 200 dinar. Bukan 1 dinar pun tak ada. 1 dinar dah hampir RM900, dekat-dekat RM1,000. Tak ada. Buang cinta dunia, bukannya buangkan material dunia, itu bukan. Kita berhajat pada dunia ini sebagai pantaran jembatan ke akhirat. Setelah dapat qalbun salim, barulah diberikan, ini anugerah. Kita usaha kita ilmu kasbi, belajar, berkitab, tarikh kitab, kemudian amal syar'i, duduk bawah terbiah guru ijazahkan zikir. Daripada jenisnya hati itulah akan cempakkan layak menerima pemberian, dipanggil ilmu wahbi.
ataupun ilmu ladunni, ilmu pemberian, ilmu sisi Allah Ta'ala. Hakikat, makrifat, syuhud, muraqabah di situ tu akan diberikan. Bermakna bukan boleh kita idam-idamkan doa-doa nak minta-minta tak akan dapat gitu. Jangan angan-angan mak jenin. Setelah itu anugerah yang keempat, anugerah ilmu kasbi, ilmu syar'i, qalbun salim, kemudian wahbi tadi, pemberian tadi, hakikat, makrifat, syuhud semua di situ. Kemudian step yang kelima, amal hakiki. Baru dikatakan solatnya solat hakikat, zikir-zikir hakikat, puasa-puasa hakikat. Barulah beriringan zahir dan batin. Sebab kita kena beramal bawa kedua-duanya sekali, zahir dan batin. Innamal a'malu binniyat. Hanya amal tu dengan niat. Amal itu rokok sujud kita, tawaf pusing Kaabah, melontar, lapakkan perut. Niat tu di hati. Bagaikan innamal a'malu binniyat, bagi kita kata di sini innamal fiqhu bitasawuf. Hanya fiqh itu dengan tasawuf. Fiqh tu zahir, tasawuf batin. Innallaha yanzuru ila suwarikum wa amwalikum wa la yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguh Allah Ta'ala tidak melihat pada rupa paras kamu dan harta kekayaan kamu, tetapi melihat pada hati-hati kamu dan juga amal-amal kamu. Maksudnya hati itu bagian hati keikhlasan kita, batin. Amal rokok sujud kita zahir. Dia kena beriring-iringan. Justru itu marilah sama-sama kita sempena menyambut kemerdekaan ini. Jangan saja sekadar menyambut kemerdekaan pada zahir, tapi sambutlah merdeka kita dengan batinnya. Bebas diri daripada cengkaman keakuan kita. Jadi seulang lagi 4 perkara tadi, tawanan tawanan syahwat, tawanan ibadat, tawanan mukasyafat, tawanan maqabat. Dan step ataupun tahap yang perlu kita lalui sebagai seorang salikin muridin ini, ada ilmu kasbi, amal syar'i, qalbun salim, nanti anugerahnya. Ini anugerah, tak boleh nak usahakan apa dah. Ini memang anugerah wahbi, ladunni, hakikat, makrifat, syuhud, semua di situ. Dan kelima itu ialah amal hakiki. Tadi dah ada amal syar'i, sekarang tiba amal hakiki. Patutlah Nabi bersabda, bertafakurnya seorang itu sesaat lebih baik daripada 70 tahun ibadat. Bermakna dia hanya bertafakur ibadat. Ini amal hakiki ni, tafakur saja lebih baik daripada 70 tahun ibadat. Ibadat siapa? Daripada amal syar'i tadi, yang hanya tonggak-tonggak belajar, bawa kitab, puasa, tapi tidak ada Allah. Sebab itu para sufi tidak melihat dua perkara ni. Bukan meninggalkan dua perkara, tapi tak memandang ini sudah cukup, tidak. Ilmu kasbi, amal syar'i tak cukup, tambah lagi qalbun salim, wahbi dan juga amal hakiki. Wallahu a'lam bishawab. Ada soalan? Tuan-tuan, kalau tak faham, tanya balik semula. Sama ada PM, call amanah tuan-tuan dalam majlis ini. Kalau tak faham, tanya ustaz yang mengajar tu. Jangan tanya ustaz yang tajwid lain, tauhid tajwid lain ya. Tajwid tauhid dan tertukar pula. Nama saya belajar tauhid ke tajwid? Tajwid ke tajwid? Dia pun tak tahu ilmu apa dia belajar. Dan jangan tanya istilah-istilah tu pada guru-guru sekolah Arab, guru-guru yang mengajar Arab. Dia hanya tahu istilah bahasa Arabnya, maknanya begini. Dia hanya terjemah makna sahaja, tapi maksudnya apa lain ya. Jangan tanya, ustaz apa tu salik tu? Salik tu orang yang berjalan. Dia sebut orang berjalan saja. Daripada perkataan salaknya sulukan, salikun, maslukun. Dia pecahkan i'rab, dia pecahkan saraf dia. Nak tunjukkan dia tu pandai bahasa Arab tu je. Tapi dikenali salik dalam tarbiyah rohani ni apa dia? Orang yang menjalin rohani menuju pada Allah. Murabbi, mungkin orang kata itu yang keluar dari TV tu, itulah, tanyalah murabbi, itulah murabbi. Bukan.
Bukan. Mak ayah ya, mak ayah ni sebagai murabi, pendidik kita, mak ayah kita. Tapi murabinya mak ayah kita ni betulkan seluar, betulkan butang baju, pakai selipar tak bertukar, itu je. Tapi dikenali murabi dan tasawuf itu dan tarbiyah rohani ini lah orang yang bawa kita kenal Allah. Dia dah kenal Allah dan bawa kita kenal Allah Ta'ala. Barulah kita mampu untuk membebaskan diri kita, memerdekakan diri kita daripada cengkapan hawa nafsu kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Naqifuhna walhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzu bisyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma iftah lana fitran wa subhanallahi wa rahmatullahi wa barakatuh. Man sadaya dzikran ya fatah ya miftah lana fi sadrina. Allahumma faqihna fi din wa lam tasmi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al nufusana mutma'innatan tu'minu bi liqa'ika wa ta'ati wa tabtal qada'i. Allahumma ahyina al-islam wa sunnah wa tawfa'na iman wa tawbah. Allahumma nazil qulubana 'an ta'lakum man duna waj'alna minkum yuhibbuna wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.